di Perak. Bab akidah dia jawab soalan akidah. Jawab soalan dia lebih kurang 1 muka jawapan dia. Lepas tu pemeriksa bila dia periksa, dia jawab, dia tengok jawapan kan. Dia tengok jawapan akidah tu, soalan bab tauhid ni, dia pangkah, pemeriksa pangkah semua tu, dia tulis bawah. Dia tulis bawah apa? Dia tulis sesat. Faham tak? Ni, dia pergi ambil periksa tu, kebanyakannya ustaz tahu tak? Kebanyakannya ustaz nak ambil tauliah tu, periksa tu ustaz pun jawab, dia pangkah tulis sesat lagi. Tambah kalau kita bukan ustaz ni, agak-agak macam mana. Sebab tu bab akidah tuan-tuan kena belajar elok. Dan taklah lama sangat, tapi dah kita ni mengaji sikit sangat, maka jangan sampai kita tak faham langsung tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita belajar bukan nak kenal Tuhan tu sampai macam mana, tapi nak nafikan sesuatu yang tak layak bagi Allah. Kerana iblis ni kerja dia apa? Dia nak suruh kita, ya'murukum, suruh kita antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, supaya kita sebut, cakap sesuatu tentang Allah yang kita tak ada pengetahuan tentang tu. Tu kerja iblis juga. Maka berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik. Yang keduanya, meragukan tentang pengamalan Islam yang syumul. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman surah Baqarah juga 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Ayat 208-209. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam, iaitu dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Maka kalau kamu tergelincir dan jatuh ke dalam kesalahan disebabkan tipu daya syaitan itu, sesudah datang keterangan-keterangan yang jelas kepada kamu, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ini perintah Allah. Pertamanya dia nak habaq di antara khutuwati syaitan kan, langkah-langkah syaitan, ialah supaya kita tidak amal Islam sepenuhnya. Allah Ta'ala suruh kita masuk dalam Islam. Maknanya masuk tu bukan masuk Islam dah, masuk dalam mengamalkan, mempraktikkan ajaran Islam itu kafah, secara menyeluruh. Dan kerana apa? Jangan duk ikut langkah-langkah syaitan yang dia suka menghasut kita supaya ambil separuh, tinggal separuh, ambil yang senang, tinggal yang payah, ambil yang mudah, apa semua kan, ambil yang ikut sesuai dengan kepala otak kita, tak sesuai buang. Ini langkah-langkah syaitan, bukan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia ambil yang ni, dia buat yang ni, dia puluh yang ni, dia tinggal yang ini. Dalam bab pengamalan agama, ada setengah orang dia rajin, dia ambil tang mana? Tang sedekah, tapi dia tak buat tang semayang contohnya kan. Ada setengah orang dia ambil tang tolong orang rajin, tutup aurat pun tak mau. Dia ambil hak yang dia senang, dia tinggal hak dia payah kan. Dia ambil hak yang hati dia setuju, dia tinggal hak hati dia tak setuju. Yang ni sebenarnya syaitan yang menghasut dia supaya yang kata hak ni tak sabar lah, ini payah dah. Sedangkan hak yang diperintahkan Allah, hak tu semua kena buat. Perintah ni ada dua. Satu yang memang tak dapat tidak kena buat, dipanggil perintah wajib kan. Yang satu lagi boleh buat dan boleh kalau kita tinggal perintah sunat. Tapi buat dapatlah pahala untuk bekalan akhirat. Kalau tinggal tak ada lah pahala dia.
untuk bekalan akhirat kita. Maka eloknya yang wajib, yang sunat buat tak. Sebab kita ni hak yang nu pun duk terkena juga, dosa-dosa duk kena juga. Tuan-tuan jangan duk belagak lah kata kita ni tak kena dosa duk belagak lah. Main tang mulut saja pun dah berlambak-lambak tarak naik, mulut kita, daripada mulut saja. Lepas tu hak lain-lain kita tahu. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita masuk, iaitu mematuhi hukum-hukum pengamalan dia secara kafah. Ni ada agak dulu-dulu, tapi lah dah korang dah dengar. Dulu-dulu ni setengah orang tak tahulah sampai sekular teruk sangat kot. Apa saja amalan hak yang pelik-pelik tentang Islam ni dia petikai. Dulu sampai setengah orang simpan janggut pun dia tak setuju. Dululah dah tak apa dah. Tak simpan janggut tak apa dalam mazhab Syafi'i, tetapi jangan duk petikai orang ada janggut yang itu sunnah Nabi SAW. Tutup pakai purdah. Dulu ni pun setengah sampai tak boleh tengok orang pakai purdah. Dia kata macam hantu kum-kum lah. Dia kata alah apa semua kena tutup mulut, padam muka kan. Dengan lelaki-lelaki pakai purdah habis lah. Dulu tak mau sangat lah ni kena pakai. Itulah kita kata kan, sebenarnya yang Allah Ta'ala suruh tu ada sebab, ada faedah dia, ada kebaikan dia. Sebab syaitan ni ada lagi satu ayat nanti, dia kerja dia selain daripada itu menghiaskan rupa orang atau rupa sesuatu. Tak tahu, dia pandai lah. Macam kita kata kamera serupa agak kan. Sebenarnya dalam kamera tu ada syaitan kot. Kamera ni dia ambil gambar kita edit nampak muda setengah umur. Kan banyak orang perempuan dia buat gitu, orang lelaki korang. Sungguh tak? Kita tengok berkenannya, lawanya, putihnya, kebunya, main jumpa Allah dan lemah semangat. Tengok dalam gambar tu, ya Allah punya segaknya pandai tengok dia edit. Dah gambar tu dia boleh adjust. Ada juga kamera yang boleh buat tu. Tu kita kata setan tu disebut dalam Quran juga menghiaskan rupa seorang perempuan nampak lawak pada pandangan dia. Sebab perempuan tu kalau kita tengok biasa ya, macam kita tengok isteri kita kan, tengok biasa ya. Tapi orang lain tengok dia hias, syaitan tu hias buat dia macam dia bos satu skrin kot macam nak tu, tengok lawa macam gambar kamera tu lah. Kita ambil gambar kita ni dalam kamera, kita pun tak percaya aku kan ni. Lawa pasal dalam gambar tu nampak lawa aku kan ni kan. Bila kita tengok kita betul tu, orang tak apa lawa apa. Biasa ya kan. Pandai syaitan cerdik. Maka orang lelaki pun sama, syaitan hias kepada perempuan bagi tengok orang lelaki ni berkenan. Dia tengok dia berkenan. Kenapa? Tu kerja dia tak. Jadi kita jangan ikut dia. Maka dalam bab pengamalan agama pun sama. Ada setengah tu dia bagi kita ni, dia hasut kita. Dia kata lo nak nampak pelik tak sah kan. Baru duk pakai tudung, buah tudung, lepas tu labuh pula apa semua. Dia kata tak elok apa semua. Dia hias bagi nampak tak elok, bukan hias lawak. Dia bagi nampak huduh. Kita tengok cermin, kita nak geleng kepala. Lepas tu make up sikit, bagi cantik sikit, belik-belik apa semua, bagi nampak bonjoy tu ni. Lawa pula tu. Dia pula bagi nampak lawa, pandai tu. Yang lah kali. Dah umur sampai 5-60 pun ada setengah orang dia main perangai tu kan. Dia buh cari mata, dia buh apa semua, tali pinggang hak kepala besar kan. Kepala besar pakai kan. Kalau nak kata apa-apa pasal saya pernah tengok kan. Duk cekak pinggang kan, dengan buh cari mata apa semua. Kita tengok umur tu dekat 60 kat 70 dah. Dalam hati tak mampu orang tua ni. Kan. Tapi pasal apa, rumah kat masjid kan, duk hias tu duk keluar kat masjid pun tak boleh pijak kan. Sayang dah tak ada lah. dah meninggal dah. Tu kita katakan dia pandai hias kita. Apa-apa benda yang
kita elok pada agama, dia bagi kita elok. Maka sebab itulah jangan ikut langkah syaitan. Dia akan cuba sedaya upaya kita supaya kita ni tak ikut agama sepenuhnya. Dia kerja kita. Sebab itu kita kena, bila kita mengaji ni, kena ada ingatan daripada kita. Yang mana kita tak suka dalam bab agama, maka yang itu kita kena ingat, itu adalah daripada syaitan. Daripada syaitan. Mengaji pun sama. Sebenarnya yang duk lupa-lupa tu kan, yang ni adalah daripada syaitan. Syaitan yang suka melupakan kita. Dia suruh kita ingat lain. Dalam ayat lain nanti dia ada fa'ansahu syaitan, maka dilupakan dia oleh syaitan. Sebab tu kita boleh, kata para ulama, kalau kita mengapai apa-apa bab-bab agama lupa, boleh cela syaitan, celaka syaitan. Boleh cela syaitan kerana dia kerja dia yang suka melupakan kita bab-bab agama. Ilmu-ilmu agama tu kerja dia. Boleh cela dia. Cela tak apa, tapi jangan maki hamun gitu kan, cela. Celaka syaitan tu tak apa. Jangan cela manusia, yang tu tak boleh kan. Maka kita kena ingat, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kita kena tunduk patuh kepada Allah, dan hendaklah ingat khutuwatu syaitan, dan jalan-jalan syaitan itu adalah diantaranya menjauhkan kita daripada pengamalan agama Islam secara menyeluruh. Baik, yang ketiga, menghasut supaya rasa bimbang dan khawatir dengan dunia dan harta. Surah Ali Imran ayat 175. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan, yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya, kaum kafir musyrik dan orang-orang yang mengikutinya. Oleh itu, janganlah kamu takut kepada mereka, dan tetapi takutlah kepada aku. Janganlah cuai perintahku jika betul kamu orang-orang yang beriman. Apa dia pembawa berita tu? Syaitan tu dia bawa berita. Dia cerita kat kita, dia bisik kat kita supaya kita bimbang dan takut tentang dunia dan harta. Ayat sebelumnya sebut tentang itu, tentang dunia dan harta tu. Lepas tu dia sebut bahawasanya yang menakut-nakutkan kita supaya rasa bimbang dengan dunia dan harta adalah syaitan. Sebenarnya kita memang Allah Ta'ala akan uji kita dengan harta, anak pinak, dengan dunia kita. Ada diuji, ketikanya kita dapat kesenangan, ada ketikanya kita dalam kesempitan, kepayahan, kesusahan. Begitu juga contohnya bila kita menerima ujian COVID-19 ini. Ekonomi sebahagian orang terjejas kan, sebahagian orang terjejas. Maka sebab itu tuan-tuan, bila kita terjejah, kita nak ingat apa? Kita nak mengadu pada siapa? Dan kita nak meletakkan pengharapan kita tu pada siapa? Pemerintah dia adalah orang kata apa, melakukan beberapa perkara dan tindakan untuk menghadapi masalah ekonomi dan sebagainya bila berkaitan dengan perkara ini, ataupun membantu sebahagian rakyat dengan beberapa bantuan, itu saja kan. Tak apalah, tapi kita ada setengah orang memang pendapatan dia terjejah bila mana berlaku kes-kes yang macam ini. Waktu itu, waktu kita rasa terjejah itu, syaitan datang. Dia datang dan dia bisikkan pada kita supaya kita benar-benar bimbang dengan perkara tersebut, takut, lepas tu susah hati apa semua. Maka akhirnya kita lupa pada Allah yang punca segala rezeki, yang sebenarnya pergantungan kita jangan putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam masa yang sama kita tak lupa ikhtiar usaha tu tetap juga kena ada, kena fikir, tetapi jangan susah hati dan jangan putus asa
dan jangan meletakkan apa yang kita fikir hari-hari tentang harta dan dunia kita. Sebab tu Nabi pernah sebut dalam hadis, siapa-siapa yang bangun pagi-pagi atau berpagi-pagi sedangkan dia berduka cita dengan dunia, maka sebenarnya dia telah memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hadis Nabi. Pagi-pagi bangun-bangun duk susah hati bab dunia dah, bab harta, bab makan, bab minum. Sebenarnya orang tu, kata Nabi, dia telah membenci atau memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah tak percaya dan tak redha rezeki yang Allah Taala bagi pada dia. Kita ni ada sekali-sekala kalau tak makan pun tak mati kalau sehari. Susah sangat sampai terang mana susah sangat. Orang-orang dahulu atau bukan dahulu, sekarang pun ada sebahagian orang di beberapa negara masih lagi dalam keadaan yang macam yang disebut dulu. Susah, tak ada makan dan sebagainya. Kaih pagi makan esok. Kau macam mana kan saya nak sebut bayar? Kan bukan kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang, tu kira hebat tu. Kaih pagi makan pagi, kaih petang boleh makan petang. Ni kaih pagi ni makan 3 hari. Kan tak ada dah kaih petang, tak ada dah. Tapi kita bersyukur pada Allah Ta'ala, memang ada. Kok mana pun ada makan, tuan-tuan dan puan sekalian. Yang cakap ni pun ada makan. Tengoklah kan. Kalau dulu masa tak sakit dulu lagi makan kuat. Mula ni terkurang makan banyak. Alhamdulillah, turun 25 kilo lebih. Mula-mula sebelum saya sakit 155. 155 macam tanggung seorang di belakang gitu. Timbang seminggu, timbang turun 2 kilo, timbang seminggu turun 2 kilo, turun lah. Ditimbang orang ni 127, 155, 127, agak-agak turun berapa? Matematik lemah tu tak boleh jawab. Maknanya kan, kita ni makan Allah mewah. Jadi duk fikir apa sangat? Duk fikir apa sangat, duk usah hati apa sangat tentang makan dan harta ni. Syaitan dia suka supaya apa? Mengganggu kita punya ketenangan jiwa kita, mengganggu khusyuk ibadat kita. Bila mana kita duk teringat benda tu. Duk teringat benda tu. Setengah orang bila suami dia hilang kerja, isteri dia pun usah hati, betul tak? Sangkut dengan isteri-isteri sehati ni, macam mana abang ni, bulan ni kita nak apa semua ni, hujung bulan ni anak-anak. Memang ada fikir benda tu, tetapi dia sebut jangan sampai rasa terlalu cemas, takut, bimbang. Kerana apa? Syaitan dia mudah masuk waktu itu. Sebab tu orang kalau yang duk kata duk kena rasuk lalu ni, siapa yang selalu duk kena jenis kena rasuk ni? Orang yang lemah, betul tak? Orang yang lemah tu, kalau orang tu jiwa dia kuat, dengan Allah pergantungan dia kuat, orang ni payah syaitan nak masuk, nak kacau dia. Yang lemah kerana apa? Tu kerana kita dah duk terkena hasutan syaitan tu, duk makan, akhirnya jiwa kita lemah. Bila lemah, situ syaitan lagi mudah untuk kacau kita. Dan bukan kata syaitan, jin juga boleh mengganggu kita. Sebab tu tersedut fikir sangat, fikir juga, tapi jangan sampai susah hati sangat dengan harta dan dunia kita. Kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada sebenarnya jalan-jalan yang memang membuka pintu rezeki kita. Susah hatilah. Dulu saya dah bagi dah kot petua ni, saya ingat tak tahu, ingat tak bagi lagi ke? Ada dah, saya bagi dah itu. Iaitu petua nak murahkan rezeki kita supaya korang-korang pun cukup. Rezeki ni dia akan berkembang kalau kita sedekah. Memang kalau dia jenis tu. Baja rezeki kita ialah sedekah. Itu baja dia. Maka sebab tu kalau kita nak bagi berkembang rezeki kita, banyakkan sedikit sedekah. Bukanlah sampai habis, tapi persen dia tu biar lagi tinggi sikit. 20% ke 30% ke, lagi cantik. Tapi sedekah tu ialah sedekah yang menepati. Maknanya sedekah yang memang kena sasaran dia, kena tempat dia, dan dengan hati yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dulu ada dalam kitab ada sebut, ada seorang ulama ada sebut contohnya hari Ashura hari Ashura, kalau kita sedekah RM1 digandakan pahala RM70. Kalau kita sedekah 1 dinar diberi ganda pahala 70 dinar atau 700 dinar, kurang tu lah. Yang ni tuan-tuan, kalau kita niat nak benda tu dapat no, kita nak segerakan dapat, ni petua lah. Tapi kalau buat tak jadi, bukan salah saya, salah hampa, cara tak kena kan. Contohnya hari Ashura kita sedekah, tak ada duit sedekah RM70, dia mai 700 balik. Dalam masa yang tak lama dapat balik suburnya. Lepas tu cerita dia, ada ustaz cerita dalam satu majlis ilmu. Bila ustaz tu cerita satu majlis ilmu, ke ustaz tu maksud ustaz tu ialah kamu sedekah supaya dapat pahala akhirat tu 70 kali ganda kan. Tapi kalau kamu nak di dunia, boleh dapat dengan izin Allah Ta'ala. Kawan ni dia sedekah, dia dengar tu dia sedekah, dan dia niat, memang sedekah dia niat nak dapat di dunia. Tiba-tiba hari tu dia sedekah tunggu sampai malam tak dapat. Akhirnya dia celah ustaz tu. Dia kata apa? Dia kata cakap tak betul. Dia marah kepada ustaz tu. Aku sedekah tak ada apa pun. Kan? Itunya akhirnya duk malam tu, bila dia kata kan, duk malam tu datang seorang bawa satu talam, yang dalam tu ada sebanyak 70 kali ganda daripada yang dia sedekah tu bagi dia. Ini dia kata pahala sedekah kamu yang kamu sedekah tadi. Dan dia kata andai kata kamu sabar untuk tunggu pahala akhirat, tak tuntut di dunia, kamu akan dapat lebih banyak sana. Tapi kalau kamu tak sabar, nak ambil lah. Ni ambil lah. Malaikat apanya main hantar. Bila dia komplain, bila dia petikai, kata seolah-olah tak percaya. Sebenarnya memang kalau kita nak, tapi bila kita sedekah tuan, tak salah dia niat untuk nak dapat dunia tu, Allah Ta'ala secara automatik insya-Allah dapat keberkatan dia. Iaitu lah ni cuma hari Jumaat kita tak boleh bawa budak-budak kan, sebab lah ni musim lah hanya orang dewasa saja boleh pergi. Kalau dulu boleh. Sebenarnya tu saya kata petua dia, cara kita nak sedekah, nak dapat keberkatan dalam rumah tangga kita, harta kita, rezeki kita, bagi budak-budak yang belum balik tu yang sedekah, anak kita yang belum balik kalau ada. Kalau tak ada pun siapa-siapa wakil tak apa. Yang mereka ni hati mereka lebih ikhlas, dan mereka orang belum balik ni tak ada dosa. Bila mereka sedekah daripada orang yang bersih suci ni lebih barakah dan lebih berkembang. Iaitu kalau kita pergi masjid, contohnya dah boleh bawa anak kita atau bawa orang macam tu, kita ni tak sah sedekah banyak bagi dia yang sedekah banyak tu. Kita contohnya nak sedekah RM10, bagi anak yang RM10 kita sedekah 2 pound tak apa. Duit